Interior architecture, interior design ataupun seni hiasan dalaman itu merupakan gabungan antara arts, seni dan juga sains. Kita cuba mewujudkan suasana yang kondusif, yang selesa buat pengguna di bahagian dalaman. Kita melihat dari sudut ergonomik, space planning, pemilihan warna, pemilihan barang, pemilihan perabot dan sebagainya. Secara simple lah, yang lebih mudah untuk kita faham, bahagian luar bangunan tu ataupun struktur bangunan tu direka bentuk oleh arkitek, ya. So jadi reka bentuk dalaman ni dia banyak menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian ataupun reka bentuk bahagian dalaman bangunan. Penggunaan ruang sama ada bilik tidur, ruang-ruang utama dalam rumah macam ruang makan, dapur, living dan sebagainya. Yang tu biasanya interior design akan buatlah. Untuk kita keluarkan idea dalam penataan seni hiasan dalaman, jadi kita gunakan konsep. Jadi banyak konsep yang kita cuba sesuaikan dengan pengguna. Jadi kita tengok fungsi ruang, fungsi bangunan dan juga pengguna yang akan guna ruang tersebut. Jadi pemilihan barang, pemilihan bahan, warna dan sebagainya kita cuba sesuaikan dengan konsep yang kita ketengahkan. Benda ini akan membangkitkan mood pengguna lah, kalau nak dicakapkan seperti itulah. Banyak konsep-konsep yang ada kalau kita tengok dalam seni hiasan dalaman ni, macam konsep industri, macam Japandi, konsep minimalis dan sebagainya. Jadi kita ikut kehendak pengguna tu, macam mana dia punya gaya hidup dan sebagainya, kita cuba sesuaikan dengan kehendak pengguna. Kita tengok pada ruang yang kecil ataupun ruang yang sempit, ya. Perkara pertama yang perlu pelajar lakukan adalah untuk declutter, maksud dia buang barang-barang yang tak perlu. Jadi untuk ruang yang sempit, barang-barang terlampau banyak tak bagus, ya, sebab dia akan jadi semak. Okey. Yang kedua adalah organisation, maksud dia kita kena susun barang-barang yang kita ada, kategorikan dia ataupun diletakkan pada kompartmen ataupun kotak-kotak yang tertentu. Okey. Jadi macam contoh penggunaan ruang di bawah katil, seumpamanya kita boleh letak kotak-kotak ataupun drawers, chest dan sebagainya untuk menyimpan barang-barang di situlah. Jadi selepas mengorganisasikan ruang, baru kita melihat dari segi penataan lain, contohnya pemilihan cadar, okey, boleh mengikut kesesuaian ataupun minat kita. Ada setengah orang sukakan pattern-pattern tertentu, corak-corak tertentu, warna-warna tertentu. Jadi dekat USM ni kita tengok ditekankan aspek learning and living experiences of the student, yang tu. Jadi kita tengok banyak ruang-ruang baru yang diwujudkan seperti lanai di Pusat Pengajian Perumahan Bangunan Perancangan, kita ada tupai di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam. Kalau kita tengok dekat kawasan ni adalah The Bricks, ya. Jadi kalau kita tengok ruang ini dihias untuk kegunaan pelajar secara santai, ya. Jadi kita tengok pelajar-pelajar zaman sekarang ni dia tidak suka lagi ataupun dia tidak boleh hanya terkongkong dengan ruang ataupun suasana formal untuk belajar. Jadi mereka suka ruang-ruang yang lebih santai. That's why kalau kita tengok kebanyakan pelajar memilih kafe, memilih ruang-ruang sebegitulah untuk belajar ataupun berbincang. Jadi menyahut ataupun mendengar rintihan ataupun keperluan pelajar, kita tengok USM giat membangunkan ruang-ruang tersebutlah.